الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين يا رب العالمين. Dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan pimpinan masjid, tuan dan puan-puan, hadirin muslimin, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan kurniaan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi tadi sehinggalah sampai kepada saat kita berada di rumah Allah. Yang mudah-mudahan setiap nikmat-nikmat yang kita laksanakan, kita kerjakan dan kita perlakukan akan diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunggu masuk di waktu Jumaat pada tengah hari ini ataupun pada petang ini, saya akan menyambung semula pengajian ataupun perbincangan kita di dalam kitab La Tahzan, yang mudah-mudahan dengan perbicaraan, tuturan, penulisan yang dirakamkan oleh penulis kita Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ini akan memberikan kepada kita sedikit ketenangan dan memberikan kepada kita kesedaran yang sesungguhnya kita adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tanggungjawab, memiliki beberapa tugasan yang perlu dilaksanakan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibal فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah tawarkan, kami buka kepada amanah itu kepada langit dan juga bumi, termasuklah bukit Bukau. فأبين أن يحملنها, lantaran mereka tidak berani, mereka tidak mahu untuk menerima tanggungjawab dan amanah tersebut. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, dan mereka merasa takut lalu ditanggung akan amanah-amanah tersebut oleh manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia zaluman jahula, begitu zalim dan mereka jahil terhadap amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil topik yang dibicarakan oleh Dr. Abdullah Aid Al-Qarni ini, itulah topiknya bersikap sewajarnya. Keadilan adalah merupakan tuntutan akal dan juga syariat. Keadilan adalah tidak terlalu berlebih-lebihan terhadap sesuatu, tidak pula meremehkannya, tidak terlalu boros dan tidak menghambur-hamburkan. Permulaan ataupun mukadimah perbincangan yang dibicarakan oleh penulis membicarakan tentang salah satu daripada sikap yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, iaitu salah satu daripada sifat yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan mesti dilaksanakan oleh manusia, antaranya adalah sifat adil. Di dalam Al-Quran Al-Karim
perkataan adil itu yang disebut dengan perkataan al-adl. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Perkataan adl itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, dan keseluruhan daripada adil sama ada dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kata nama, Allah sebut di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Nak menggambarkan perkataan ataupun perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh manusia, yang pastinya mereka yang tidak menjalankan konsep keadilan dalam hidup ini pasti akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku dalam sejarah kisah di antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga Abi Darda radhiyallahu anhu. Kita tahu sejarah Abi Darda, dalam catatan sejarah menceritakan bahawa Abi Darda radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat beribadah di rumah Allah. Salatnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal. Ibadah waktu siangnya dengan sentiasa berpuasa itu dilakukan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, kerana semata-mata mengharapkan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang serupa di waktu malamnya, Masya Allah, Allah menjadikan kekuatan kepada Abi Darda di waktu malam berqiyamil lail, tidak pernah tertinggal pada setiap malam untuk menghidupkan malam tersebut dengan mempersembahkan diri ataupun bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu Abi Darda terlupa dia memiliki seorang isteri, dia memiliki anak-anaknya. Akhirnya kerana sibuknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab terhadap anak, tanggungjawab terhadap isteri diabaikan. Si isteri tadi, iaitu Ummi Darda, berdiam diri bersama di atas kerenah suaminya Abu Darda, sehinggalah sampai satu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang ke rumahnya dan dijamu sebagai seorang tetamu untuk tinggal di rumah tersebut dalam tempoh 3 hari. Pada saat ketika Salman Al-Farisi berada di rumah tersebut, Ummi Darda mengambil peluang dengan kehadiran salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga antara para sahabat yang rajin bersama dengan Rasulullah mendengar pengisian ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummi Darda pun mengadu dan menceritakan, wahai Salman, Abu Darda sahabat kamu ini adalah merupakan seorang yang rajin ibadahnya dengan Allah. Di waktu siangnya dia berpuasa dan di waktu malamnya dia sentiasa menghidupkan malam. Tapi masalahnya, wahai Salman Al-Farisi, dia tidak ingin untuk duduk bersama-sama denganku. Waktu keinginan aku sebagai seorang wanita yang mengharapkan kepada belayan seorang suami tidak diberikan, wahai Salman Al-Farisi. Begitu kehidupanku dan aku biarkan begitu sahaja. Sekarang aku minta kalau boleh kamu berikanlah sedikit penjelasan, nasihatkanlah sahabat kamu Abu Darda. Salman Al-Farisi bila mendengar cerita tersebut, maka Salman Al-Farisi keesokan paginya duduk bersama dengan Abu Darda, dan di waktu Salman Al-Farisi ingin makan makanan ketika itu, Abu Darda pun duduk bersama. Abu Darda kata, silakan makan. Salman kata, aku tidak akan makan selagi mana kamu tidak makan bersama-sama denganku. Aku berpuasa. Apa salahnya puasa sunat itu dibatalkan kerana semata-mata ingin bersama makan bersama dengan tetamu yang ada? Wahai Abu Darda, sesungguhnya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku dengar melalui mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah menyatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Rasulullah pernah menyatakan suatu peringatan kepadaku, wahai Abu Darda. Rasulullah nyatakan, sesungguhnya bagi Tuhan kamu itu ada hak dan tanggungjawab yang mesti kamu laksanakan. Setiap perkara-perkara yang difardukan oleh Allah jangan ditinggalkan. Salat yang wajib itu jangan ditinggalkan, berdosa, tanggungjawab kita pada Allah. Puasa yang telah menjadi kewajipan pada kita jangan ditinggalkan, berdosa. Haji yang telah pun sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, kita berkemampuan, tiba-tiba kita lengahkan, berdosa tanpa sebab. Dan begitulah ibadah-ibadah yang lain, laksanakan, itu tanggungjawab kita dengan Allah.
Ingat wahai Salman, Rasulullah menyatakan juga wali ahlika alaika haqqan, dan bagi diri kamu juga ada hak. Jangan sampai kamu berlebih-lebihan ibadah pada Allah sehingga diri kamu itu dibiarkan begitu sahaja tanpa memberikan tanggungjawab ataupun memberikan haknya. Ini dianggap sebagai zalim. Sebab pengertian takrif dari sudut zalim itu iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka ia dianggap sebagai zalim. Tidak memberikan hak pada tempat yang sepatutnya kita berikan hak tersebut, maka ia dianggap sebagai suatu kezaliman. Jaga diri. Dan pernah dalam sejarah kita melihat bagaimana kisah 3 orang lelaki yang datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Seorang memberitahu bila melihat cerita tentang, bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagaimana keadaan Rasulullah, karena khuluquhul Quran, ahlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah ketika berada di rumah begini, berada di luar begini dan begitu. Dan akhirnya ada di kalangan mereka yang menjadikan diri mereka, berusaha untuk menjadikan diri mereka seperti mana lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Di kalangan mereka ada yang tidak mahu berkahwin, di kalangan mereka ada yang ingin berpuasa pada setiap hari. Dan begitu keadaan mereka. Pertama, ada yang tidak mahu berkahwin, ada yang ingin berqiyamul lail daripada malam sahaja terus tidak akan tidur dan berpuasa selama-lamanya saumid dahar. Rasulullah SAW tegur akan perbuatan dan amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Aina antum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah seorang rasul, Rasulullah berkahwin, Rasulullah seorang rasul, waktu tidurnya juga ada dan waktu bangkitnya juga ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa, ada ketikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Ya. Jadi Rasulullah menyatakan barang siapa yang tidak mengikut sunnahku ini, maka mereka bukan daripada kalanganku. Begitu yang Rasulullah ceritakan, dan kisah ini disebut oleh Salman kepada Abu Darda, jaga akan diri kamu. Satu lagi, wahai Salman, wahai Abu Darda, Rasulullah menyatakan wali ahlika alaika haqqan, dan bagi ahli keluarga kamu juga kamu ada hak. Bila kita dah berkahwin, bila kamu dah berkahwin, wahai Abu Darda, ada tanggungjawab kamu kepada suami, kepada isteri, dan ada tanggungjawab kamu terhadap anak-anak kamu. Laksanakan tanggungjawab tersebut. Ini persoalan yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan kafa bil mar'i ithman, memadai bagi seseorang itu mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyudayya man yakut, dengan mereka membiarkan dan menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberikan nafkah dan sebagainya, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Abu Darda mendengar akan kalimah tersebut, maka akhirnya Abu Darda sedar akan kesalahan dan kesilapan yang telah dilakukan. Abu Darda melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlupa tentang tanggungjawab tersebut. Dari sudut akan juga menyatakan kepada kita, akan menimbulkan kepada kita perasaan yang tidak puas hati, akan menimbulkan kepada kita suasana yang tidak akan menimbulkan kebahagiaan dalam hidup kita kalau keadilan itu tidak dapat ditegakkan. Bukan sekadar pada manusia, tetapi sebaliknya berlaku kepada binatang-binatang. Binatang pun tak puas hati kalau keadilan itu tidak ada. Sehingga terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Muslim, la tu'addunnal huquq yaumil qiyamah, sesungguhnya akan dilaksanakan hak-hak itu pada hari kiamat. Setiap hak itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yuqadu lisyadil jalha, sehingga didatangkan ketika itu akan dibawa seekor kambing yang tidak bertanduk itu, wasyadil qurana, dan juga seekor kambing yang memiliki tanduk. Kenapa? Sebab waktu ketika berada di dunia, kambing yang bertanduk ini kerjanya suka menanduk. Maklum sahajalah ada tanduk rasa ada kekuatan, waktu itu dia menanduk kambing yang tidak bertanduk. Pada saat hari kiamat kelak, setelah kedua-dua ekor kambing ini meninggal, bahasa meninggal itu bahasa manusia, mati. Setelah matinya kedua-dua kambing tersebut, dan akhirnya kedua-dua kambing ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi can kepada kambing yang tidak bertanduk
bertanduk. Nah, sekarang ni saya berikan peluang kepada kamu, kamu nak balas dendam balik di atas perangai kambing yang bertanduk, kerjanya suka menyiksa kamu, silakan. Allah berikan peluang kepadanya. Setelah kedua-duanya selesai hukuman tersebut, tanya pada kambing yang tidak bertanduk tadi, puas hati, kedua-duanya akan dihancurkan dan mereka itu tidaklah ditempatkan sebagaimana tempatnya manusia syurga dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Habis dengan itu. Tetapi bagi manusia tidak selesai hanya sekadar hidupnya di dunia, sebaliknya mereka akan tempat yang akan menyelesaikan mereka hanyalah dua tempat sahaja, imma al-jannah wa imma an-nar, sama ada syurga maupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Justru itu keadilan itu penting. Banyak dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala menyebut. Dalam surah An-Nisa pada ayat 135 juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang soal keadilan itu sendiri. Antara lain Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang dibawa oleh mereka. Kami turunkan bersama dengan mereka kitab, tujuannya supaya mereka dapat menghidupkan ataupun membangkitkan keadilan sesama manusia. Yang kedua, dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a lin-nas wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah menyebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin, jadilah kamu golongan yang benar-benar ingin menegakkan suatu perkara itu secara adil. Syuhada'a lin-nas, sebagai saksi bagi manusia. Wala yajrimannakum, janganlah menjadi penyebab kerana kamu benci kepada mereka sesuatu kaum itu. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu, lalu kamu tidak mampu untuk melakukan keadilan. Suatu peristiwa riwayat daripada Imam Ahmad berlaku setelah selesainya peperangan Khaybar di antara Rasulullah SAW dengan kelompok Yahudi. Selesai dalam peperangan tersebut, ketika itu Rasulullah telah menerima salah satu daripada harta rampasan perang yang berupa tanah yang berada di Khaybar, asalnya milik daripada golongan Yahudi di Khaybar. Selesai Rasulullah diberikan khumusahu, 1/5 daripada tanah yang berada di Khaybar itu milik Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu memerintahkan kepada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, wahai Abdullah, kamu pergi tengok ladang ataupun tanah yang menjadi milikmu tadi. Kamu tengok berapa banyakkah pokok-pokok kurma yang ada di kawasan tersebut. Ketika itu Abdullah bin Rawahah pun melihat, pengalaman Abdullah bin Rawahah dilihat keseluruhan, ini buah-buah kurma yang ada dalam tanah milik kamu wahai Rasulullah SAW, sekitar 20,000 wasak, lebih kurang jika ditimbang lebih kurang dalam 20,000, mungkinlah 20,000 kilogram bahasa kita lah. Wasak ni adalah timbangan, nama-nama timbangan di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sudah menjadi pemilik. Saya ringkaskan perbincangan kita, masa tidak mengizinkan. Dan setelah daripada itu Rasulullah minta kepada Abdullah bin Rawahah, wahai Abdullah bin Rawahah, kamu bertemu dengan orang-orang Yahudi yang telah saya tawan mereka, tanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, wahai orang-orang Yahudi, kamu mahu tak tamar-tamar yang ada di dalam tanah ini? Kalau kamu mahu, kamu ambil, dan kalau kamu tidak mahu, berikan kepadaku. Itu kata-kata di antara kata-kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah kata, wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kamu adalah kaum yang paling aku benci. Kamu membunuh para nabi, kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi di tanah ini ada beberapa tamar yang banyak. Kalau kamu mahukan, silakan. Kalau kamu tidak mahu, aku akan ambil akan tamar-tamar tersebut. Lalu orang-orang Yahudi kata, inilah dengan kata-kata Rasulullah itulah yang merupakan tertegaknya suatu kebahagiaan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Rasulullah benci pada orang Yahudi, tapi
Rasulullah tetap adil dari sudut apa yang ada. Rasulullah tidak ambil keseluruhannya. Rasulullah masih lagi mahu memberikan kepada golongan Yahudi laknatullahi alaihim, walaupun dalam keadaan tanah tersebut sudah menjadi milik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tuan-tuan hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk sama-sama memikirkan dalam setiap kerja yang kita lakukan, dalam tindak tanduk kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, apakah kita telah melaksanakan neraca timbangan keadilan pada diri kita, keluarga kita maupun masyarakat yang kita pimpin. Fikirkanlah bersama-sama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum